Hai murid-murid, apa kabar? Cikgu harap kamu semua sehat. Okey, selamat datang ke kelas Matematik tahun 3. Mesti ada di antara kamu yang kenal cikgu dan ada di antara kamu yang tak kenal cikgu. Jadi sebelum cikgu mula mengajar, cikgu nak perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu ialah Cikgu Michelle. Okey, nama cikgu Cikgu Michelle. Dan pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu matematik tahun 3. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku aktiviti dan juga peralatan tulis. Kerana selepas kita habis sesi pembelajaran ini nanti, cikgu akan membimbing kamu untuk melengkapkan latihan dalam buku aktiviti. Jadi cikgu harap kamu bersedia dengan buku aktiviti dan juga peralatan tulis. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Murid-murid, pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu tajuk nombor hingga 10,000. Cikgu akan ajar kamu untuk membandingkan nilai dua nombor, iaitu kamu akan belajar bagaimana untuk mengetahui sama ada nombor itu lebih besar atau lebih kecil. Kamu juga pada hari ini akan belajar untuk menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan menurun. Nanti cikgu akan terangkan kepada kamu apa itu tertib menaik dan apa itu tertib menurun. Kamu juga akan belajar untuk membilang 1-1 hingga 10-10, 100-100 dan 1000-1000 secara tertib menaik dan menurun. Dan akhir sekali, kamu akan belajar untuk melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Baiklah murid-murid, pertama sekali, Cikgu Michelle akan ajar kamu untuk membandingkan nombor, iaitu kamu akan belajar untuk mengetahui sama ada nombor itu lebih besar atau lebih kecil. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan ni. Ada dua objek, iaitu topi dan bendera. Cikgu ada topi sebanyak 967. Manakala bendera ada 1835. Jadi, soalan cikgu kepada kamu ialah apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Kata kunci di sini ialah lebih banyak. Okey, kita nak tahu yang mana yang lebih banyak, topi atau bendera. Mula sekali, kamu haruslah menyediakan jadual nilai tempat terlebih dahulu. Setiap kali kamu nak membandingkan nombor, kamu harus sediakan jadual nilai tempat seperti ini. Kita kan dah belajar nilai tempat sebelum ni, iaitu nilai tempat 1000 di depan sekali, kemudian ratus, puluh dan sak. Selepas kamu membina jadual ini, langkah seterusnya ialah kamu masukkan nombor yang diberi. Sebagai contoh, tengok topi. Topi ada berapa tadi? Ada 967. Jadi, kamu masukkan nombor ini ke dalam jadual ini. Ia akan menjadi seperti ini. Kamu kena susun ikut nilai tempat. Kamu tak boleh letak 9 ini dekat 1000. Kerana kita sebut ni 967. Nilai tempat 9 ini ialah 100. Jadi kamu letak dia dekat 100. Kemudian kamu isi pula bilangan bendera. Isi di dalam jadual ni juga. Seperti ini. 1835. Okey. Kenapa kita isi dia di dalam jadual ini? Supaya lebih mudah untuk kita membandingkan nombor itu. Okey, bagaimana kita nak membandingkan ia?
kamu tengok nilai tempat yang paling besar, iaitu 1000. Yang 1000 yang cikgu bulatkan merah ni. Cuba kamu tengok nilai tempat 1000 ini. Topi dekat nilai tempat 1000 ni tiada angka. Manakala untuk bendera ada 1 pada nilai tempat 1000 ini. Oleh itu, kita nyatakan bahawa topi yang ini 967 ni lebih kecil. Manakala 1835 ini adalah lebih besar kerana kamu tengok nombor ini. Yang topi ni tak ada apa-apa dekat nilai tempat 1000 dia, tiada nombor. Yang untuk bendera ni ada 1. Jadi, mestilah yang bendera ini nombor dia lebih besar. 1835 lebih besar daripada 967. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah bendera dijual lebih banyak. Boleh murid-murid? Cikgu harap kamu faham. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Supaya kamu lebih faham. Baiklah. Kali ni cikgu ada bendera dan cikgu ada lencana. Bendera cikgu masih macam tadi, cikgu ada 1835. Manakala lencana cikgu ada 1249. Soalan cikgu kali ini ialah bandingkan 1835 dengan 1249. Yang manakah lebih kecil? Kata kunci dia di sini ialah lebih kecil. Kita nak tahu nombor mana yang lebih kecil. Jadi macam tadi, apakah langkah pertama murid-murid? Apa langkah pertama tadi? Kita buat jadual nilai tempat. Selepas buat jadual nilai tempat, kita masukkan angka ataupun nombor yang diberi. Yang bendera tadi 1835, kemudian yang lencana 1249. Selepas kita masukkan nombor-nombor di dalam jadual ini, baru kita bandingkan daripada angka yang di depan sekali, iaitu nilai tempat 1000. Okey murid-murid. Cuba murid-murid tengok nilai tempat 1000 ni. Kedua-duanya ada angka 1. Yang ni pun angka 1. Yang atas ni angka 1. Jadi nilainya sama. Kalau nilai dia sama, kita tak tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil kerana nilainya sama, iaitu 1-1. Jadi apa kita nak buat murid-murid? Kita tengok pula nilai tempat ratus. Nilai tempat ratus. Nilai tempat ratus ni tak sama. Yang bendera 8, yang lencana 2. Jadi bila ada 2 nombor yang berbeza seperti ini, baru kita boleh buat perbandingan. Kalau yang 1 tadi, kita tak boleh nak buat perbandingan kerana nombor dia sama, 1-1 yang 1000 tadi. Ni yang 1000 ni. Sama kan? Tak boleh buat perbandingan kerana nilai dia sama. Tetapi yang ratus ni, bendera 8. Lencana ada angka 2. Jadi kita boleh nyatakan bahawa yang di atas lebih besar, yang bendera tu. Kerana dia angka 8 dekat nilai tempat ratusnya. Manakala, ni yang 8 ni. Manakala lencana 2 kan lebih kecil. Jadi kita letak lebih kecil. Maka murid-murid, yang mana satu yang lebih kecil? Bilangan dia. Bendera ke lencana? Mestilah lencana, iaitu 1249 lebih kecil daripada 1835. Senang je membandingkan nombor ni murid-murid. Yang penting kamu harus membina jadual nilai tempat dahulu, baru kamu boleh lakukan perbandingan dengan mudah. Okey, seterusnya. Tadi kita belajar membanding nombor. Sekarang, cikgu nak ajar kamu cara untuk susun dan bilang. Okey, murid-murid.
Gambar ni, cikgu ada 4 jenis pokok. Cikgu ada pokok bakau, pokok kelapa sawit dan pokok getah. Satu lagi pokok kelapa. Setiap pokok ini ada bilangannya. Kamu tengok, yang pokok bakau ada 3,000. Yang pokok bakau ada 3,000. Pokok kelapa sawit pula ada 3,100. Pokok getah ada 2,800. Dan yang terakhir sekali, yang ujung sekali, pokok kelapa ada 2,900. Sekarang, cikgu nak ajar kamu untuk susun nombor-nombor ini mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Tetapi sebelum kamu susun, kamu harus tahu dahulu apa maksud tertib menaik dan apa maksud tertib menurun. Murid-murid, tertib menaik. Okey. Cuba kamu bayangkan bagaimana kita naik tangga. Dari bawah ke atas. Begini bukan? Dari bawah ke atas. Untuk nombor, sekiranya kita hendak menyusun mengikut tertib menaik, kita harus susun daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Kalau tertib menaik daripada nombor kecil kepada nombor besar. Tetapi tertib menurun pula, kita nak turun kan? Macam kita turun tangga. Tertib menurun, kita susun nombor daripada yang besar kepada yang kecil. Dia terbalik. Kalau menaik, dari kecil ke besar. Kalau menurun, daripada besar kepada yang kecil. Okay, sekarang, kita nak susun bilangan pokok-pokok ni. Okay. Seperti yang kita belajar sebelum ini. Sebab itu, kita belajar membanding nombor dahulu tadi. Kerana kemahiran membanding nombor, kita nak guna untuk kemahiran ini. Iaitu, apa yang kita belajar membanding nombor tadi? Kita kena bina jadual nilai tempat. Yang ni pun sama. Kamu kena buat jadual nilai tempat terlebih dahulu. Seperti ini. Selepas ada jadual nilai tempat ini, kamu masukkan pula nombor-nombor bilangan pokok tadi. Yang pertama, kita tengok pokok bakau. Kita masukkan dalam jadual. Okey. Pokok kelapa sawit. 3,100. Tulis cantik-cantik dalam jadual. Pokok getah. Okey. Dan yang terakhir sekali, pokok kelapa. Selepas kamu masukkan ini, masukkan nombor-nombor ni, kita nak banding nombor seperti tadi. Kita tengok nilai tempat apa dulu, murid-murid. Mestilah 1,000 yang depan sekali. Baiklah, murid-murid. Cuba kamu lihat nilai tempat 1,000 ini. Dia ada 3. Dia ada 3. Dia ada 3, 3, 3, 2, 2. Jadi yang 3 ni lebih besar. Yang 2 ni lebih kecil. Kita tengok yang lebih kecil ni. Yang 3 ni kerana dia lebih besar, kita abaikan dia terlebih dahulu. Kita tengok yang kecil ni. 2 ni nilai dia sama. Habis tu macam mana kita nak bandingkan? Kita tengok pula nilai tempat ratus dia. Bila dah nilai tempat ratus, yang 2 ni tadi kan? Bila kita tengok nilai tempat ratus dia, baru kita boleh tengok yang mana yang lebih kecil, iaitu mestilah yang ini, yang 8 ni. Jadi kita tanda itu sebagai yang paling kecil. Kita letak dia sebagai nombor 1 lah, sebagai yang paling kecil. Kalau yang itu yang paling kecil, yang bawah sekali sebagai yang nombor 2, itu nombor 2 terkecil. Sekarang, yang pokok getah dan pokok kelapa ni kita dah tahu dah. Sekarang tinggal pokok bakau dan pokok kelapa sawit. Yang sama tadi, yang 1,000 dia sama 3 tu. Yang ni, yang sama ni. Kita nak bandingkan pula ratus dia. Kita kena bandingkan ratus. Selepas kita bandingkan ratus ni, baru kita boleh lihat bahawa mestilah yang ini yang lebih kecil, yang sifar ni. Jadi kita nomborkan dia sebagai 3 dan
Yang ni yang paling besar, iaitu 4. Okey, ini yang paling kecil, yang ni. Okey, pokok getah ni yang paling kecil iaitu 2,800. Kemudian 2,900. Kemudian 3,000 dan 3,100. Okey, sekarang murid-murid. Selepas kamu membandingkan nombor dalam jadual ni, baru kamu boleh apa? Boleh susun secara tertib menaik atau tertib menurun. Baiklah murid-murid, kita tengok dulu yang tertib menaik. Tertib menaik tadi apa murid-murid? Tertib menaik tadi ialah daripada nombor yang kecil kepada nombor yang lebih besar. Okey murid-murid, mana yang lebih kecil tadi? Yang kita letak nombor 1 lebih kecil. Mestilah pokok getah. Okay. Lepas pokok getah, pokok kelapa. Yang nombor 2 tu. Tu pokok bakau. Dan yang paling besar ataupun yang paling banyak ialah pokok kelapa sawit. Tengok tertib menaik tu. Nampak tak nombor dia daripada yang kecil kepada yang lebih besar. Yang seterusnya, kita nak tengok tertib menurun. Okay, tertib menurun terbalik pula, iaitu daripada yang lebih besar kepada yang kecil. Okay, yang paling besar tadi ialah pokok kelapa sawit. Kemudian menurun lagi, iaitu pokok bakau. Seterusnya, yang 2,900 ni pokok kelapa. Dan yang paling kecil ialah pokok getah. Macam inilah kita susun murid-murid. Nampak tak yang menaik tu daripada kecil kepada yang besar. Yang tertib menurun pula daripada yang besar kepada yang kecil. Cikgu harap kamu tidak keliru. Okay. Untuk mengelakkan kamu daripada keliru, setiap kali kamu tengok perkataan naik dan turun tu, kamu bayangkan saja kamu naik dan turun tangga. Okay, murid-murid. Seterusnya. Okay. Yang tadi kita belajar tertib menaik dan tertib menurun. Okay. Untuk kemahiran yang terakhir ini, cikgu hendak mengajar kamu untuk membilang secara satu-satu hingga 10-10 dan seterusnya, iaitu 1,000-1,000, 100-100. Tapi cikgu bagi 2 contoh sahaja kerana cikgu yakin murid-murid cikgu akan dapat faham dengan mudah. Soalan yang pertama. Tengok ni. Bilang menaik 10-10 daripada 5,821. Okey, untuk soalan ini, kata kunci dia ialah menaik 10-10. Murid-murid, sekiranya kamu melihat perkataan menaik, cikgu dah cakap tadi kan, daripada yang kecil kepada yang besar. Jadi, kalau kamu tengok perkataan menaik, kamu ingat sahaja operasi tambah. Kita dah belajar tambah daripada tahun 1 lagi. Kalau kita tambah, nombor tu kan semakin besar. Dia semakin naik. Jadi, kamu ingat, kalau perkataan menaik, iaitu operasi tambah. 10-10 pula bermaksud kamu akan tambah 10. Menaik tambah 10-10 maksudnya kamu tambah 10. Bermula daripada nombor yang dia beri. Dia kata bilang menaik 10-10 daripada 5,821. Jadi kamu kena bermula dengan nombor itulah sebab dia bagi nombor yang tu kan. Menaik. Maksudnya tambah 10. Kalau 5,821 kita tambah 10, kita akan dapat 5,831. Kemudian naik lagi. Naik berapa? Sama juga. Naik lagi 10, iaitu tambah lagi 10. Kita akan dapat 5,841. Dan naik lagi, satu kali lagi. Menaik lagi 10, iaitu tambah lagi 10. Kamu akan dapat 5,851. Maafkan cikgu salah sebut. Okey, jadi cuba kamu tengok gambar rajah ini. Dia naik tambah 10, tambah 10, tambah 10.
Dia menaik 10, 10, 10. Menaik maksudnya tambah. Jadi, menaik 10, 10 bermaksud kamu tambah 10, tambah 10, tambah 10. Okey. Okey. Dan yang seterusnya. Kalau tadi menaik, yang ni cikgu nak ajar yang menurun pula. Bilang menurun 5, 5. Kalau menaik, operasi dia tambah. Kalau menurun, mestilah operasi dia tolak. Tolak berapa? Kamu tengoklah dia bagi apa tu? 5, 5. Jadi tolak 5 daripada 1840. Okey. Macam cikgu cakap tadi kan, kalau menurun maksudnya daripada atas, macam kita turun tangga daripada atas ke bawah. Maksudnya daripada nombor yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Okay, kita akan bermula dengan nombor yang diberi, iaitu 1840. Okay, dan kita bilang menurun 5 bermaksud kita tolak 5. 1840, jika kita tolak 5, kita akan dapat 1835. Lepas tu kita tolak lagi. Kita akan dapat 1830. Kemudian kita tolak lagi 5. Kita akan dapat 1825. Nah, mudahkan murid-murid. Yang penting kamu lihat dulu kata kunci. Kamu cari dulu menaik ke menurun. Kalau menaik maksudnya tambah. Kalau menurun maksudnya tolak. Okey. Lagi sekali cikgu ingatkan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat perkataan menaik, lakukan operasi tambah. Sekiranya kamu melihat perkataan menurun, lakukan operasi tolak. Mudahkan murid-murid. Okey, jadi kita dah belajar membanding nombor, kita dah belajar susun dan bilang nombor pun kita sudah belajar. Seterusnya, cikgu nak membuat aktiviti bersama-sama kamu. Cikgu nak buat latihan, cikgu nak bimbing kamu buat latihan. Jadi, sekarang pergi ambil kamu punya buku aktiviti. Kalau yang sudah sediakan buku aktiviti, okay, cikgu nak kamu ni buka muka surat. Okay, buka muka surat 6, 7 dan 8. Okay, buku aktiviti ya murid-murid, buku aktiviti matematik tahun 3 yang ada pada kamu. Okay. Cikgu akan memberi contoh bagaimana untuk menjawab beberapa soalan dan cikgu bagi contoh satu, yang lain tu kamu kena buat sendiri sebagai latihan kamu. Jadi okey, sekarang cikgu nak kamu buka terlebih dahulu muka surat 6. Yang ini. Ni muka surat 6. Okey, buka dulu muka surat 6. Ya, cikgu buka buku cikgu. Okey, ni muka surat 6 ni. Okey. Untuk muka surat 6 ini terdapat aktiviti 1. Okey, dia ada soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey. Untuk soalan ini, okey, yang pertama ni, okey. Warnakan jawapan yang betul. Okey. Cuba kamu tengok contoh A. Okey, contoh A iaitu 937 lebih besar. Okey, dia ada bagi pilihan lebih besar, lebih kecil daripada apa tu? Okey, 1021. Yang ini kamu warnakan jawapan. Maksudnya kamu warnakan salah satu jawapan sahaja. Jangan kamu warnakan kedua-dua. Warna satu sahaja. Macam kita belajar tadi, kamu guna kertas, kalau kamu ada kertas untuk kamu conteng, kamu buat dahulu jadual nilai tempat tadi. Kemudian kamu masukkan ini dan kamu masukkan nombor yang diberi. Kemudian kamu pilih. 937 yang di depan ni, lebih besar ke lebih kecil daripada nombor yang ini? Warnakan satu. Okay? Warna satu sahaja. Yang soalan 2 ni pun mudah. Kamu pilih, okay? Kamu pilih lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Ada 2 pilihan ni saja kamu boleh pilih. Kamu tulis di mana? Kamu tulis di sini.
Macam ni kan? 929 ini lebih kecil kan daripada 1100 ni. Okey, jadi kamu tulislah lebih kecil daripada ini di sini. Jangan tulis dua-dua. Tulis salah satu saja. Okey, tulis salah satu sahaja. Okey, yang bawah ni. Yang bawah ni dia ada bagi kamu 3 nombor. Dan kamu perlu isi di dalam ini. Nombor itu boleh berulang ya murid-murid kerana dia ada bagi 3 saja nombor. Tetapi di sini ada 4 petak. Kamu kena isi nombor ini supaya ayat ini betul. Seperti ini. Yang A ini, dia kata lebih besar kan? Jadi kamu kena letak nombor yang lebih besar di sini, yang kecil di sini. Okey? Okey. Buka muka surat 7 pula. Okey, yang muka surat 7 ni, yang ni yang kita belajar untuk menyusun tadi tu. Yang tertib menaik dan tertib menurun. Ingat ya, tertib menaik daripada yang paling kecil kepada yang besar. Tertib menurun ialah yang daripada nombor yang besar kepada yang kecil. Sebagai contoh kan, yang A ni, dia ada bagi kamu 1445. Dia ada bagi kamu 1435. Dia ada bagi kamu 1465 dan 1455. Nombor ini, kamu kena susun dalam ini. Tetapi mengikut tertib yang diberi. Kamu tengok ni, dia nak tertib menaik. Jadi kamu susunlah 4 nombor ni daripada yang kecil dulu. Lepas tu yang lebih besar, dan yang lebih besar. Sama juga dengan soalan yang di bawah ni. Kamu kena tengok dia nak apa. Dia nak tertib menurun. Yang ni nak tertib menaik. Yang ni nak tertib menurun. Okey. Surah yang ke-8. Yang ni. Okey, yang ini yang kita belajar yang terakhir sekali tadi. Yang membilang tadi tu, yang menurun menaik 10-10 dan menurun 5-5. Tapi yang ini kamu kena tengoklah. Dia nak membilang bagaimana. Macam ni dia nak 100-100. Yang ini dia nak 6-6. Yang ini dia nak 5-5. Yang ini nak 7-7. Yang ini 9-9. Yang ini 1000-1000 dan yang terakhir ni ialah 2-2. Jadi kamu kena membilang berdasarkan arahan yang diberi. Jangan sesuka hati murid-murid. Tengok betul-betul kalau yang ni dia nak 100-100. Jadi kamu kena bilanglah 100-100. Jangan pula kamu bilang 5-5. Tengok betul-betul. Okay. Selepas kamu mengisi nombor-nombor nanti, disebabkan cikgu tengok gambar ni cantik kan. Jadi cikgu nak kamu warnakan gambar tersebut selepas kamu isi nombor-nombor ni. Warna cantik-cantik. Boleh? Okay, cikgu harap kamu bolehlah. Okay. Kerja ini, tugasan kamu ini, yang 3 muka surat ini, mestilah disiapkan pada hari ini. Cikgu tak nak kamu melambat-lambatkan kerja kamu. Cikgu tak nak kamu menangguh kerja kamu. Cikgu nak kamu siapkan hari ini juga. Okay. Selepas kamu siap, apa yang kamu lakukan ialah, kamu ambil gambar, salah satulah kamu ambil gambar. Kamu nak ambil gambar muka surat 6 ke, muka surat 7 ke, muka surat 8. Ambil gambar yang telah siap, dan hantar kepada guru subjek matematik kamu. Kamu kena tahulah cikgu matematik kamu siapa. Untuk kelas, kalau cikgu yang 3 karisma, hantar dengan cikgu. Kau dah siap, ambil gambar dan hantar kepada WhatsApp personal cikgu. Jangan hantar dalam grup kelas ya, nanti banyak gambar dalam tu. Kamu hantar kepada nombor cikgu. Yang 3 karisma, kamu hantar kepada cikgu. Yang kelas 3 bestari dan 3 dinamik, kamu hantarlah kepada guru subjek kamu. Harus siap hari ini. Tak banyak, 3 muka surat sahaja. Boleh murid-murid? Cikgu harap bolehlah. Kalau kamu dah buat, barulah cikgu tahu kamu faham ke tak cikgu ajar hari ni. Okey murid-murid? Boleh ya? Okey. Baiklah murid-murid. Kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu
berasa seronoklah belajar dengan cikgu. Walaupun cikgu tak dapat jumpa kamu depan-depan kan, sekurang-kurangnya kamu bolehlah tengok muka cikgu dan kamu tahu bahawa cikgu yang mengajar kamu. Okey. Okey, jadi kepada murid-murid yang telah menonton ataupun kepada murid yang menonton video ini hingga ke penghujung ini, cikgu ucapkan tahniah. Tahniah sangat-sangat kerana kamu mengikuti pembelajaran ini sehingga ke penghujung nak. Dan cikgu harap kamu semua faham dan boleh menyiapkan tugasan yang cikgu beri. Baiklah murid-murid, semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Okay, murid-murid, stay safe, jaga diri dan siapkan kerja yang cikgu bagi. Cikgu tunggu kamu hantar. Okay, murid-murid, bye. Terima kasih.